Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam untuk sesi kali ini, suka saya memperkenalkanlah diri saya. Nama saya Farah Tasnim. Jadi Cik boleh panggil Cik Farah. Okey. Boleh Cik memperkenalkan diri Cik, nama? Boleh. Okey, nama saya Nurul Amirah. Boleh panggil saya Mira lah. Okey, jadi saya boleh panggil Cik Mira Boleh. Okey, jadi Cik Mira, untuk sesi kita pada hari ini insya-Allah akan berlangsung selama 30 hingga ke 40 minit insya-Allah. Jadi untuk sesi kita pada kali ini tertakluk kepada etika kerahsiaan, di mana apa sahaja yang Cik Mira kongsikan dengan saya, bercerita dengan saya, hanya kita berdua sahaja yang akan tahu dan akan tersimpan di dalam bilik ini sahaja. Tetapi jika terdapat kemudaratan lah kepada Cik Mira, saya terpaksalah rujuk kepada kaunselor lain. Okey. Cik Mira faham? Faham? Okey, Alhamdulillah faham. Jadi boleh Cik Mira ceritakan sedikitlah latar belakang Cik Mira. Okey, boleh. Okey. Saya berumur 22 tahun. Tahun ni 22. Asal daripada Kelantan. Saya merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Okey, saya ada seorang kakak, ada 3 orang adik. Seorang adik lelaki, 2 orang adik perempuan, bongsu dua-dua tu. Mak ayah saya alhamdulillah dua-dua masih ada. Ayah saya bekerja sebagai buruh. Ibu saya, umi saya, dia kerja penjual lah, dia pegang tenda kantin. Cuma sekarang ni dia tak bekerja lah sebab sekolah tak buka lagi kan. Faham. Jadi Cik Mira ni berasal daripada Kelantan ya? Berumur 22 tahun pada tahun ini. Ya. Dan Cik Mira merupakan anak yang kedua daripada 5 orang adik-beradik. Dan Cik Mira mempunyai seorang kakak dan 3 orang adik-beradik lagi. Okey. Jadi apa yang Cik Mira kongsikan tadi, Cik Mira mempunyai, alhamdulillah mempunyai umi dengan ayah. Alhamdulillah. Jadi ayah Cik Mira bekerja sebagai buruh dan umi Cik Mira bekerja sebagai penjual kantin, memegang tenda kan? Okey. Jadi boleh Cik Mira kongsikan sikit lah apa tu, latar belakang adik-beradik Cik Mira. Okey, adik-beradik okey boleh. Kakak saya dia student lagi sama dengan saya. Belajar ambil ijazah sarjana muda. Tapi sekarang ni dia di tahun akhir dan sekarang tengah intern. Intern pun dia dekat area yang dekat dengan rumah je lah. Dia berulang-alik daripada rumah. Lepas tu adik saya yang lelaki tu, yang tengah tu, dia sekarang umur 20. Dah habis SPM lama dah setahun gitu kan. Tapi dia tak sama belajar dah lah. Dia sekarang tengah kerja. Cuma bukan kerja tetap lah, just kerja duluan muda. Lepas tu adik saya 2 orang lagi tu masih bersekolah di sekolah menengah. Dua-dua tu. Oh, jadi kakak Cik Mira sekarang ni sedang internship Betul. berdekatan dengan rumah lah. Lepas tu adik Cik Mira sendiri yang lelaki pun sekarang tengah bekerja selepas dah habis mengambil SPM kan. Dan 2 orang lagi masih bersekolah ya, kecil lagi lah. Okey. Jadi boleh Cik Mira macam kongsikan lah, kalau tak keberatan kongsi dengan saya bagaimana hubungan Cik Mira dengan family Cik Mira. Okey, hubungan dengan family saya, dia hubungan macam mana nak cakap, sebab family, okay, hubungan saya dengan family saya, dia macam nak kata rapat sangat tu tak adalah rapat sangat kan. Macam biasa-biasa je. Kalau dengan mak ayah pun saya dia rapat, kita boleh je nak borak-borak apa semua kan. Tapi kalau macam saya nak share feeling ke, nak mengadu ke, memang tak lah. Memang tak. Saya tak boleh. Saya tak reti. Lepas tu kalau dengan adik-beradik saya pun macam tu. Kita orang boleh je bergurau apa semua. Tapi bila part nak mengadu, nak cerita masalah tu, sekarang ni macam kurang sikit. Tak boleh. Jadi apa saya nampak lah yang Cik Mira kongsikan tadi, hubungan Cik Mira dengan keluarga Cik Mira baik-baik sajalah. Cuma tak seakrab. Tak akrab sangat. Tak akrab sangat lah.
Dia macam tak akrab. Saya macam tak tahu sangat lah definisi akrab untuk keluarga ni macam mana sebenarnya. Tapi bila masuk EU ni kan, dia macam banyak latar belakang jenis yang macam berbeza kan. Ada yang cerita dia macam rapat dengan family. Saya macam, oh macam tu ke family, macam faham tak? Sebab saya tak rasa benda tu di dalam keluarga saya. Saya tak rasa yang kita boleh sharing dengan parents. Saya tak rasa benda tu. Sebab kalau macam sebelum ni, masa dekat sekolah dulu kan, bila kita exam, macam selalulah saya punya kawan-kawan selalu macam nak call mak ayah, nak minta maaf, nak apa semua kan. Saya macam nak try lah, walaupun saya memang tak pernah, dari sekolah rendah pun tak pernah buat macam tu. Lepas tu macam nak try call. Saya pun call abah saya macam abah nak minta maaf lah kalau ada salah silap macam ni. Abah saya cakap, cakap dengan Umi lah. Saya pun macam, tak boleh ke nak cakap dengan abah kan? Saya macam, okey tak apa, cakap dengan Umi. Lepas tu Umi saya pun cakap, tak apalah yang tu, kita sebagai mak memanglah selalu doa dekat anak kan. Cuma kita ni, saya ni patutnya yang belajar betul-betul. Tak perlulah nak minta maaf ke apa. Saya cakap gitu. Jadi lepas pada tu saya macam okey. Akhirnya lepas pada tu macam tak ada lah. Jadi lepas kejadian yang Cik Mira tadi, jadi Cik Mira macam tak ada macam nak call ke? Dia maksudnya tak adalah nak call minta maaf selalu macam. Sebab memang nak kata kalau musim exam ke mesti kawan-kawan kan selalu call minta maaf, halang makan minum apa semua. Saya macam tak apalah, saya just cakap je esok nak exam, macam tu. Exam seminggu, gitu je lah. Saya tak adalah cakap minta maaf Umi, maaf salah. Macam dia macam janggal je, dia janggal gitu lah. Ini macam Cik Mira rasa ada kejanggalan lah di situ. Okay. Boleh saya tahu macam kan Cik Mira ada cakap tadi yang bila waktu exam je ada kawan yang akan call mak Cik Mira hai. Jadi Cik Mira lakukan benda tu. Jadi apakah perasaan Cik Mira pada waktu tu? Saya macam bila saya nampak benda tu macam sesuatu yang macam baik lah kan. Jadi macam baiknya budak tu kan. Saya pun macam nak try lah, mungkin dapat jadi, nak tunjuk kita ni anak solehat lah kononnya kan. Tapi bila parents kita bagi respon yang macam tu, kita jadi macam tak saja macam tak perlu kot macam tu. Macam jadi macam tahu hati dah lepas tu. Macam sedih lah juga sebenarnya. Sebab kalau macam parents orang lain tu dia akan okey nanti belajar sungguh-sungguh apa semua, dia cakap macam nasihat. Tapi saya macam tak dapat semua tu. Saya macam sedih lah kat situ. Okey, jadi Cik Mira rasa melakukan perkara sebegitu ada kebaikannya dia lah. Cuma Cik Mira macam kurang dapat lah rasa seperti kawan-kawan yang lain kan. Macam saya punya expectation terhadap reaction parents saya tu tak. Saya macam mengharapkan Umi saya, okey tak apa Umi halalkan semua tu, Umi maafkan apa semua, just belajar je lah betul-betul macam tu. Tapi macam tu lah, semacam sebab parents saya ni macam, kalau ayah saya jenis yang tegas, jenis yang pandai marah jugalah. Lepas tu kalau Umi ni dia bukan jenis yang sebab kalau tengok kawan-kawan lain, dia punya ibu tu macam lembut, faham tak? Kalau Umi saya tu tak, dia jenis yang keras lah juga, jenis yang semangat tinggi, macam tak adalah jenis lembut. Belajar elok-elok tak ada lagi tu. Faham tak? Okey, saya faham. Jadi macam apa yang saya boleh katakan macam ayah dengan Umi Cik Mira ni macam beranggapan yang Cik Mira ni seorang yang boleh berdikari, bertanggungjawab lah kan. Boleh saya tahu macam ada tak kenangan manis Cik Mira dengan parents? Bagi saya macam, sebab sekarang kan kita
duduk jauh kan. Bagi saya macam kalau saya spend time dengan family tu adalah kenangan manis bagi saya. Ikutlah kita tengah makan ke, kita pergi jalan-jalan ke, ataupun duduk depan TV borak-borak pun tu bagi saya dah pengalaman manis. Okey, jadi Cik Mira kenangan manis yang maksudnya macam bila dapat spend time dengan family tu adalah macam satu kenangan manis lah untuk Cik Mira sendiri. Okey. Boleh tak macam Cik Mira kongsikan lah mungkin kenangan manis yang Cik Mira memang tak boleh lupa walaupun dapat spend time dengan family tu. Yang tak boleh lupa dia macam tak ingat lah dia punya peristiwa yang spesifiknya. Cuma macam saya ingat bila kita orang sama-sama, lepas tu umi saya macam selalu tak adalah buat lawak, maksudnya macam mengusik je lah. Jadi kita orang macam gelak-gelak macam tu lah. Itulah kenangan manis bagi saya. So tu pengalaman paling manis lah Cik Mira dengan mak ayah Cik Mira sendiri lah. Okey. Jadi boleh macam Cik Mira kongsikan bagaimana pula okey tadi macam mak Cik Mira suka mengusik kan. Jadi bagaimana pula dengan ayah saya? Dia kalau nak cakap dengan ayah ni, sebab ayah saya ni macam nak kata pendiam tu, dia sebab dia tak rapat sangat dengan anak-anak. Sama-sama dengan adik lelaki saya. Sebab ayah saya ni jenis pandai-baran. Adik saya yang lelaki tu suka memberontak. Dia macam dua-dua sama-sama angin. Memang tak boleh nak tu. Memang tak boleh jadi kawan lah dua tu. Kalau just cakap cakap je, tolong buat ni tak boleh. Cuma kalau macam nak bergurau tu memang tak boleh dua orang tu. Sebab ayah saya memang selalu marah adik saya, time kecil apa semua. Bukan adik saya je lah, maksudnya kita orang. Kalau ada salah sikit je, mesti ayah saya akan marah, rotan apa semua. Jadi macam kita orang tak rapat sangat lah. Melainkan kalau maksudnya umi kita orang tu yang jadi macam penambah rasa. Maksudnya bila tapi kalau kita orang ada dengan ayah je, dengan abah saya je, kita orang tak ada lah nak gelak-gelak tu. Umi saya yang jadi tu. Jadi ayah Cik Mira ni seorang yang panas baran lah. Dia macam strict gitu. Dia tak boleh orang buat silap sikit, dia akan sebab dia tak tahu nak cakap kan. Dia sebab okay, dia macam strict sebab kalau dari kecil lagi kita orang ni macam diajak kan ni. Abah saya cakap kalau tak dapat nombor 1, maksudnya tak dapat nombor top 3, abah saya takkan hantar pergi sekolah. Maksudnya pergi jalan kaki, balik jalan kaki. Dan saya pernah lah sekali tu saya dapat nombor 4. Saya macam takut sangat. Memang takut lah. Saya pun liquid, saya punya result tu bagi nombor 3. Lepas tu dah siap abah saya sign, saya tukar balik nombor 4. Nak kata saya macam takut sangat lah. Sebab kakak saya tu dia macam seorang yang jenis yang suka study lah. Jenis best student, memang selalu best student lah. Sampailah dia masuk EU selalu dekan apa semua. Tapi kalau saya ni macam memanglah time sekolah dulu saya sebab kita macam pressure dengan ayah, takut kan. Takut bila ayah cakap gitu, saya macam okay, kena study betul-betul ni. Tak nak lah pergi jalan kaki, balik jalan kaki kan. Sebab kita kecil dulu kan, takut. Lepas tu bila masuk sekolah menengah tu, ada yang saya punya result, ada satu exam yang macam besar. Saya punya result tu macam rendah lah. Saya macam, lepas tu ayah saya pun macam, ini je macam tu, faham tak? Saya macam
Sekejap Tak apa. Okay, sebab kalau saya tengok ayah saya ni bila kita sebut pasal kejayaan je mesti kena selalu nombor 1 dalam pelajaran. Maksudnya macam kena berkait dengan akademik je lah. Macam tu. Dan masa result saya jatuh tu pun dia macam tak tanya pun kenapa jadi macam ni apa semua. Macam tu lah. Jadi saya nampak yang ayah Cik Mira ni seorang yang tegas lah di dalam pendidikan. Dia inginkan anak-anak dia berjaya. Boleh dijadikan contoh oleh kakak Cik Mira sendiri kan. Maksudnya macam kan Cik Mira kongsi tadi yang kakak Cik Mira sendiri kan berstudent. Ya, sebab bila kakak saya ni, sebab dia sulung, lepas tu kita kedua, jadi macam selalu dibanding lah. Tambah pula saya ni, saya macam sekolah agak jauh lah daripada rumah kan. Dan saya punya kos study pun macam agak tinggi dengan yuran asrama 200 lebih. Kakak saya yuran asrama 30 je sebulan. Tiba-tiba saya, mungkin ayah saya tu letakkan harapan yang tinggi lah. Sebenarnya bila saya masuk sekolah tu, ayah saya macam suruh saya ambil kos, suruh ambil aliran sains. Dan saya ambil lah aliran sains tu. Lepas tu mungkin dia nak suruh saya jadi doktor ke apa semua macam tu lah. Sebab dia nak, biasalah mak ayah kan, bila anak-anak berjaya ni dia rasa bangga. Lepas tu dia nak cerita dekat kawan-kawan dia anak dia berjaya apa semua tu. Saya macam faham je lah. Tapi macam tapi dalam masa saya ingat saya lah masa saya sekolah menengah tu, macam mak ayah saya macam selalu gaduh. Saya macam tak boleh nak fokus kan. Saya macam, tapi saya tak adalah macam salahkan 100% pada mereka. Sebab mungkin usaha saya sendiri kot yang tu, saya tak fokus dari study ke apa semua. Cuma macam saya macam terkilan bila dia tak tanya masalah saya. Just pressure je, belajar betul-betul, bagi result yang baik macam maklum macam tu. Okay. Jadi Cik Mira merasakan tekanan tu lah kan. Jadi boleh tahu macam mana Cik Mira atasi nak kawal tekanan tersebut pada waktu tersebut? Sebab kalau dulu macam saya tak tahu kan, saya just biar je. Kalau saya selalu macam fikir, saya tak boleh kalau saya balik asrama lepas tu tiba-tiba mak ayah saya gaduh. Lepas tu sebab jadi macam fikir sampailah kita balik asrama. Jadi saya macam cubalah untuk lupakan benda tu. Tapi bila balik tu tengok gaduh lagi, saya macam stres lah. Saya macam tak boleh nak study apa semua tu. Jadi saya macam sibukkan diri saya dengan macam persatuan ke, saya just join persatuan, join program, sibukkan diri saya, macam tak payah fikir benda-benda tu. Macam tu je lah. Sebab masa dulu saya macam tak erti sangat nak cope macam mana. Jadi cara Cik Mira untuk atasi kawal pressure tu macam Cik Mira biarkan macam tu, and then join persatuan untuk Cik Mira macam lupakan lah. So benda tu macam berkesan lah untuk Cik Mira sendiri. Dia macam berkesan, dia just untuk kita lupakan saja. Itu je. Sebab kalau dulu
Macam tu lah, saya jadi macam sebab ayah saya kan macam strict kan. Saya macam tak tahu saya ni kena macam mana sebenarnya. Lepas tu kalau aku tak boleh nak capai benda tu, macam mana? Faham tak? Saya tak jelas benda tu. Jadi macam banyak persoalan lah bermain di fikiran Cik Mira. Okay. Jadi ada tak macam Cik Mira kan banyak persoalan macam bertanya dengan ayah tu? Tak, sebab kan tak rapat kan, saya jadi takut sebab ayah saya garang. Saya memang tak nak kata call tu memang, sebab biasa dia jadi macam nak call tu dia macam tak ada modal nak buat. Okay. Gitulah. Sebab biasa saya call umi saya je, lepas tu tanya abang macam mana sihat ya, macam gitu je lah. Jadi macam call umi lah untuk bertanyakan khabar ayah jugalah. Macam boleh saya macam Cik Mira kongsi lah macam adakah sampai sekarang pun macam begitu juga Cik Mira dengan ayah Cik Mira sendiri? Dari segi rapat ketat ke? Biasa je. Nak kata rapat tu saya boleh kata biasa je. Tapi kalau macam tak bertegur tu tak adalah, sebab kita dah besar kan. Saya cakap je. Cuma itulah, dia tak boleh nak serapat macam orang lain lah. Rapat dengan ayah dia macam mana kan, manja-manja. Memang tak lah, saya tak boleh lah macam tu. Cuma bila sekarang ni dah besar, saya macam fikir mungkin aku tak boleh nak jadi best student kan. Tapi bagi saya macam kejayaan tu maksudnya macam berjaya tu bukannya dari segi akademik saja. Lepas tu saya pun macam okay, saya macam sebab dulu saya fikir saya punya course study macam selalu macam bagi bebanan dekat ayah saya. Jadi bila masuk uni saya macam lebih lebih pada fokus untuk saya cari duit sendiri. Sebab sebelum lepas habis belajar tu saya kerja. Lepas habis SPM saya kerja. Lepas tu bila study bila belajar sini pun saya buat part time. Maksudnya saya macam tak nak minta pun duit. Dan saya rasa macam benda tu adalah satu kejayaan lah untuk saya. Lepas tu satu lagi saya ya Allah, tak apa. Okay, lepas tu saya join business. Saya macam nak kumpul side income sendiri. Saya memang sejak saya duduk dekat uni saya tak minta pun duit dekat umi saya, dekat abang saya. Cuma sekali je sebab masa tu saya tak ada business apa, tak join dropship apa-apa pun. Jadi macam terpaksa lah minta jugaan. Jadi saya rasa macam satu kejayaan lah buat saya. Lepas tu saya fikir macam walaupun saya tak boleh berjaya, maksudnya tak boleh nak dekan, selalu dekan. Memang dalam masa sama yang saya usaha. Saya usaha, bukannya saya macam okay aku ni macam tak boleh nak kecap. Bukannya saya macam biar je macam tu. Saya akan usaha juga. Maksudnya saya macam adalah saya punya nak kata saya punya goals tu, saya punya pointer 3.0 ke atas. Tak nak pun kurang daripada tu. Macam tu. Tapi bila dapat ikan tu macam rezeki saya lah bagi saya. Dan saya nak kejayaan yang ayah saya nampak tu bukannya akademik saja. Maksudnya saya join business, saya dapat kumpul duit sendiri. Lepas tu saya punya impian lah nak buat saya punya produk sendiri atas nama saya. So, macam saya macam nak tunjuk yang dekat ayah saya yang kita berjaya ni bukannya daripada segi akademik je. Bukannya bila jadi best student, jadi selalu dapat dekan tu adalah berjaya. Macam tu lah. Saya macam nak buktikan ayah saya macam tu lah.
Okey, jadi apa saya nampak lah yang Cik Mira kongsikan macam tak semestinya sesebuah kejayaan tu perlu dilihat pada apa ni, pendidikan kan. Jadi saya sangat kagum lah dengan Cik Mira sebab walaupun Cik Mira dalam pembelajarannya macam agak kurang sikit, tapi Cik Mira ada kejayaan daripada segi bisnes tersebut kan. So benda tu dapat membuktikanlah kepada ayah Cik Mira yang bahawa Cik Mira pun seorang yang berjaya juga. Tapi sekarang ni saya macam tak tahulah dia nampak tu macam mana kan. Ataupun dia macam tak kisah saya tak tahulah. Cuma saya nak buktikan nanti saya punya future. Maksudnya bila saya dah ada nama brand saya sendiri, saya berjaya macam, maksudnya macam business woman sekarang apa semua tu, barulah mungkin dia nampak yang saya ni berjaya. Bukan dari segi, maksudnya bukannya keluar TV jadi dekan selalu ke apa semua, tapi atas platform yang lain. Macam tu. Okey. Jadi macam Cik Mira ingin apa tu? Cik Mira inginkan ayah Cik Mira melihat yang Cik Mira ni pun mampu untuk berjaya kan. Jadi saya doakanlah semoga Cik Mira dapat mencipta produk sendiri, InsyaAllah satu hari nanti kan. InsyaAllah. Jadi boleh saya tahu ada tak macam rasa bila berduaan lah dengan ayah kan, macam nak luahkan sesuatu? Ada sebenarnya. Saya macam banyak nak luahkan kat ayah saya sebenarnya. Sebab ayah saya ni macam saya cakap tadi kan, jenis yang garang. Memang padahal umi saya macam selalu je cakap kita ni tak boleh garang sangat dengan anak, tak boleh nak tu ni. Tapi ayah saya macam faham lah, dia lelaki, ego dia tinggi kan. Saya macam pelik lah. Tapi saya dalam masa yang sama saya macam bersyukur sebab ayah saya macam berubah sikit. Sebab sekarang ni dia macam lebih suka, dia selalu dengan tazkirah, dengan orang mengajar apa semua. Saya macam sukalah bab tu. Sebab kalau dulu tu macam kalau bila gaduh dengan umi saya, memang dia nak kata entahlah, dia macam lain sangat lah. Macam saya haraplah yang dia macam tak push adik-adik saya ikut apa yang dia nak. Maksudnya sebab sekarang kan bila saya dah belajar kaunseling kan, bila umi saya suruh yang ni jadi macam ni, yang ni jadi macam ni, saya yang jadi macam tak boleh lah macam tu kan, ikutlah apa yang dia nak. Kalau dia cakap dia suka masak, biarlah dia pilih. Kalau dia nak jadi chef ke contoh kan, tak payahlah nak paksa benda tu, nanti benda tu tak ke mana juga. Cakap gitulah. Jadi Cik Mira mengharapkan ayah Cik Mira tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Cik Mira kepada adik-adik Cik Mira. Boleh saya tahu? Okey. Boleh saya tahu satulah kata-kata Cik Mira buat ayah Cik Mira? Okay, kata-kata
Sekejap. Ni kan nak nangis, dia macam sebab. Just nak apa saya tahulah yang saya sayang. Saya memang sayang Nadia kan. Lepas tu saya macam mengharapkan yang apa boleh lebih memahami kami lah. Dan at the same time pun kita orang akan cuba faham. Maksudnya kita saling memahami, saling bertukar, maksudnya berkongsi perasaan. Kalau tak puas hati just cakap, tak perlu nak marah-marah sebab kita pun sekarang dah besar. Jadi itulah macam satu kata-kata lah yang Cik Mira ingin katakan, luahkan kepada ayah Cik Mira. Jadi saya berharap yang Cik Mira dapat meluahkan kata-kata tersebut. InsyaAllah. Jadi sekarang ni bila Cik Mira dah berkongsi kan, jadi apakah perasaan Cik Mira masa sekarang? Macam rasa lega lah sikit. Lega. Sebab kalau bab ayah ni saya kurang sikit cerita. Macam sebab bila kita nak cerita kan, sebab kawan-kawan tu dia punya family macam lain. Okey. Jadi pernah tak terbetik lah di hati Cik Mira kan, bila tengok kawan-kawan punya family ni, ada tak macam rasa macam aku nak macam ni, ada macam rasa cemburu ke? Macam cemburu tu maksudnya macam ke arah positif lah kan. Pernah tak terbetik? Selalu. Selalu. Sebab ya Allah, dia macam bila orang cerita, sebab tambah-tambah time contoh time raya hari tu, raya hari tu semua saya tengok status ayah baju khutbah, ayah yang jadi imam, tapi kat rumah saya yang jadi imam dekat adik-adik. So macam itulah, saya macam jealous lah. Sebab adik saya macam pernah lah tanya saya, kenapa kita punya family tak macam orang lain. Lepas tu saya cakap, kita tak boleh nak expect kita family kita tu sama dengan orang lain, sebab kita kena faham abah tu macam mana. Dan saya pun macam okey, tak apa, saya faham. Saya macam fikir macam tu lah. Dan saya jadi macam okey, bila aku dah besar nanti, jadi macam bagi satu pengajaran lah untuk saya. Bila kita nak didik anak ni, tak boleh nak terlalu strict apa semua. Kita macam kena faham dia punya dari segi dalam lagi. Maksudnya kita tak boleh je nak push pun kita tak tahu isi hati dia orang tu macam mana. Macam tu lah. Jadi Cik Mira mengharapkan ayah Cik Mira lebih memahami, apa saya boleh katakan, yang
saya bersetuju lah dengan Cik Mira cakap yang tak semua family ni macam sama dengan kita kan. Mungkin ada kelebihan yang kita mungkin tak nampak lagi. Mungkin ada hikmahnya kan. Yang Allah akan tunjuk nanti kan. InsyaAllah akan ada sinar yang akan datang kan. Betul. Sebab mungkin saya macam fikir kalau macam family saya macam bahagia je macam orang lain, mungkin nanti saya pun macam tak tahu. Maksudnya saya tak dapatlah pengajaran yang sekarang ni bila saya duduk. Jadi saya macam fikir bila aku ada masalah macam ni, aku tahu nanti besar ni aku tak boleh jadi macam ni. Jadi ibu tu macam mana, maksudnya ayah tu nak kena macam mana. Sebab benda ni kita tak boleh nak ubah kan. Tak kan kita nak macam tu lah. Mungkin saya tak boleh nak cuba memahami. Maksudnya tak boleh nak suruh ayah saya tu faham kita orang betul-betul. Cuma saya macam kita kena faham dia. Itulah macam tu. Yalah, setiap apa yang berlaku ni dalam kehidupan kita pun ada hikmah kan. Macam Cik Mira cakap lah, Cik Mira boleh ambil pengajaran daripada dari dalam kehidupan Cik Mira dari kecil sampai sekarang kan. Setiap manusia ni diuji berbeza-beza. Dan kekuatan kita dapat pun berbeza-beza kan. Dan Allah ni dia maha mengetahui kan. Dan dia tahu yang hamba ni mampu untuk apa ni cakap, macam mampu untuk menghadapi ujian ni. Semoga semuanya akan baik-baik saja nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi ada apa-apa Cik Mira nak kongsikan lagi atau buku di dalam hati tu? Just nak cakap macam taklah, just nak share je lah. Saya macam tak mengharapkan sangat pun ayah saya tu berubah jadi baik macam orang lain, macam tak pun. Sebab mungkin tu dia punya family, maksudnya macam dulu ke ada masalah ke saya tak tahu kan. Maksud atuk nenek saya ke saya tak tahulah. Sebab memang saya kalau dengan maksudnya saudara belah ayah saya tu saya tak rapat. Maksud kita orang tak pernah berkumpul. Dan macam saya cakap tadi lah, ayah saya seorang yang panas baran. Dia dengan adik-beradik dia pun dia selalu gaduh. Jadi saya macam faham je. Saya macam tak bagi, maksudnya tak adalah expectation tu tinggi sangat untuk ayah saya berubah. Saya macam saya okey je, saya faham je. Maksudnya kita tu yang kena macam positif supaya dia, macam kita yang kena jaga hati dia lah supaya dia pun okey, sentiasa okey macam tu. Jadi Cik Mira pun macam tak mengharap terlalu tinggi lah kan. Yalah, setiap orang ni pendirian dia pun berbeza-beza kan. Just kalau macam dia berubah tu macam satu rezeki lah. Kalau dah berubah tu semua. Betul je lah. Cuma kita lah yang anak ni yang dah besar-besar ni, kita yang kena faham parents kita macam tu. Kita lah yang macam kena, kalau nak kita yang macam kena ubah kita punya mood family tu. Takkan nak duduk dalam dingin je selalu. Kita lah kena yang jadi pencetusnya. Itulah yang saya fikir, saya selalu macam tu lah. Jadi saya nampak yang Cik Mira macam berfikiran positif lah kan. Kalau apa-apa berlaku, Cik Mira akan ubahkan sesuatu yang lebih kepada positif, kebaikan tersebut kan. Okay, Alhamdulillah, Cik Mira pun macam dah rasa macam lega bila berkongsi kan. Jadi apa saya boleh rumuskan lah untuk kita ni yang hubungan Cik Mira dengan family biasa-biasa kan.
baik, cuma tak terlalu akrab lah. And then dengan adik-beradik pun macam tu kan. Jadi cuma dekat sini saya nampak Cik Mira dengan ayah hubungannya agak baik juga, tapi tak terlalu rapat. InsyaAllah semoga suatu hari nanti akan, orang cakap akan hadirlah sesuatu yang kebaikan kan, hikmah apa semua kan. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi lah untuk sesi kita kali ini menjadi etika kerahsiaan yang apa yang Cik Mira dah kongsikan dengan saya tadi, hanya kita berdua sahaja yang tahu.